Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah bertajuk Keberkatan dalam Mencari Rezeki yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Telah pun dirakamkan di Dewan Bankuet Bangunan Perak Darul Rizwan. So, terima kasih adik-adik, anak-anak, hadirin hadirat. Syukur ya, semua dapat bersama pada hari ini. Syukur ya, inilah yang Allah permudahkan untuk datang. Dan isu kita ialah bagaimana kita nak mencari keberkatan dalam mencari rezeki ya. Mencari keberkatan. Orang kalau rezekinya berkat, cukup. Orang kalau rezekinya berkat, whatever amount you get, cukup insya-Allah. Siapakah orang yang kaya ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang kaya ialah orang yang apa yang dia dapat, dia akan rasa cukup. Siapakah orang yang miskin ya Rasulullah? Orang yang miskin orang yang berapa banyak pun dia dapat, dia tak cukup, miskin. Ya, dan saya bukan sombong, saya rasa saya amat kaya. Underwear ada 20 helai, cukup tak cukup? Cukup ke tak cukup? Gila kau mah. Sekali pakai 2 ke 3? Okey, jadi cukup. Isteri saya 4 dalam 1. Cukup ke tak cukup? 4 dalam 1. Macam kopi juga. Ya, cukup. Cukup. Cukup walaupun seorang tapi dah macam 4 orang. Punya khidmatnya, punya kasih sayangnya, punya bingungnya, punya ini bukan mengata bini aku. Ya. Okey. So tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, alhamdulillah. Insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak, this is just a normal dewan. Tapi bila kita datang kemari untuk cari ilmu, sekarang dewan ini dah jadi Raudatul Jannah, ya, taman syurga. So pasang niat sekarang, betulkan niat. Baik, tuan-tuan, puan-puan, saya suka gurau. Nama saya Muhammad Fazilah Kamsah. Ada orang panggil saya Datuk sebab saya ada 4 orang cucu. So dia panggil Datuk boleh juga, tapi panggil Haji. Saya suka sangat dipanggil Haji. Ada orang panggil saya Profesor. Saya baru dilantik penggal kedua, Ejang Profesor dalam bidang psikologi di College University Islam Melaka, a Professor in Psychology. So you can call me Professor, but I prefer you call me Haji. Ya, ada orang panggil saya Doktor. Saya dapat PhD dalam bidang psikologi tahun 84, University Wisconsin, USA. Boleh panggil saya Doktor, tapi saya suka awak panggil Haji. Ujung-ujungnya ramai panggil saya handsome, walaupun betul, tapi janganlah panggil saya Haji. Ya, dan haji kawannya dengan hajah. So hajah Nilofa pun baru balik haji kedua. Jadi itulah ya. Okay, let's go. Semua kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, when your stomach is full, your mind is empty. Bila perut kita penuh, kepala kita kosong. Tiang saya risau sebab ni lepas makan tengah hari. Nasib baik saya makan sikit je. Ya, dalam sepinggan kecil bihun tadi kat kelab sebab tak sempat pun. Ya, sebab banyak ya soal jawab. So, bila perut kita penuh, kepala kita kosong. So, pastikan mak ayah, kalau kita nak suruh anak kita pandai, make sure mereka makan awal. So, mulai hari ni, mak ayah yang saya mulakan, kalau nak anak awak pandai, especially anak yang nak ambil SPM, tolong pastikan mak bagi mereka makan sebelum maghrib. Itu sunnah, itu sains. Bila kita makan malam sebelum matahari terbenam, enzim dalam perut kita akan 100% efficiency, ya, enzim. Tapi kalau dah makan dah maghrib, maka enzim tu cuma 50% efisiensi, slow. Makan pukul 8, pukul 11 baru habis penghazaman. Makan pukul 6.30 atau 6, 7.30 beres. Jadi anak mudah pandai, mudah belajar. Jadi kalau mak kata, oh lewat lah, nanti takut jam lah, tak ada. So mak kalau tak sempat, suruh mak muda tolong masakkan. Tak faham, sudahlah, malalah aku nak cerita. Ya, okey. So itu bukan isu kita, tapi keberkatan bermula di rumah. Kita mencari rezeki di tempat kerja, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. But this is where you earn a living. Di sini anda di tempat awak bekerja, di mana-mana lah, ya, di pejabat SUK, di pejabat daerah, di pejabat kesihatan, di pejabat JKR, di jabatan perhutanan, di mana-mana anda bertugas, di situ tempat anda mengutip rezeki yang diturunkan oleh Allah. So untuk dapat keberkatan rezeki, dia kena bermula di rumah. Itu sebabnya ikut kajian. Baik. So charity begins at home. Sedekah bermula di rumah, keberkatan bermula di rumah. So barang siapa yang pergi kerja, minta doakan pasangan supaya selamat di tempat kerja dan berkat di tempat kerja. Isteri doakan suaminya, suami doakan isterinya. Ya, untuk mereka yang sudah berumah tangga, yang bujang
Buatlah cara bujang, apa nak buat dah nasib engkau. Ya. Dah bujang. Doalah sendiri-sendiri. Tapi orang yang bujang, pastikan dapat sokongan, dokongan dan doa daripada ibu bapa anda jika mereka masih hidup. Ya. Jadi keberkatan rezeki yang kita nak jana ni bermula di rumah. Itu sebabnya kajian di negara-negara maju, bila suami isteri berpeluk-pelukan dengan penuh kasih sayang sebelum pergi kerja selama 10 saat. Bila suami memeluk isteri atau isteri memeluk suami dengan penuh kasih sayang 10 saat, yang Arif 10 saat. Kalau 10 minit cerita lain. Jadi lewat dan kurang berkat. Sebab dah lewat. Yang faham, yang tak faham, tak payah tanyalah, menyampah. Ya, okey. So barang siapa memeluk pasangannya selama 10 saat, balik pada Allah ya. Ikut kajian Allah punya kuasa, when you hug your spouse for 10 seconds, satu, mereka akan, suami isteri akan ceria. Rupanya mengikut Profesor Sean Ecker daripada Harvard University. Profesor Sean Ecker mengatakan dalam bukunya The Happiness Factor, prestasi seorang manusia pekerja ini akan meningkat sehingga 60% bila dia ceria. Dan bila peluk pasangan dengan penuh kasih sayang, dia akan lebih ceria. Jadi yang bujang, cuba peluk pokok yang terdekat dengan rumahnya. Ialah sebagai latihan. Tiang boleh juga, tapi tak senyaman kalau pokok, sebab dia menyawa. Tak faham sudah. Ya, okey. So peluk pasangannya. Satu, dia jadi ceria. Dua, prestasi meningkat hingga 60% di tempat kerja. Tiga, mereka akan sehat. Empat, bila kat rumah bahagia, kat tempat kerja teamwork jadi hebat. Oh, saya punya rupanya dia bawa ke mana? Ya, teamwork jadi hebat. Because kat rumah dia bahagia, suami isteri, maka teamwork kat tempat kerja meningkat tremendously. Yang kelima, ini balik pada Allah ya. Bila kita peluk pasangan kita selama 10 saat, ikut kajian Allah punya kuasa, umur suami meningkat 5 tahun. Jangka hayat suami meningkat 5 tahun. Ajal maut di tangan Tuhan. Tidak ada perkara yang boleh mengubah tarikh maut kita walau 1 saat, kecuali 3 perkara. Hadis. Pertama, doa. Kedua, berbuat bakti kepada ibu bapa. Ketiga, menyambung silaturahim. Barang siapa menyambung silaturahim, akan terbuka pintu rezeki, dianjakkan tarikh ajalnya. Maksud hadis. So tuan-tuan, puan-puan, adik-adik Nana yang sudah berumah tangga, sebelum pergi kerja, mulai esok latih diri untuk warm up dengan peluk pasangan di waktu pagi, sebagai warm up untuk Al-Kahfi waktu malam. Ustaz ya, Al-Kahfi kan yang Arif, hari malam Jumaat kan Al-Kahfi, meneroka gua ya. Al-Kahfi kan gua, tak betul ke? Habis kita terokai dan ialah mentadabbur. Orang-orang hebat ni tengah hari buta tau, kenyang. Jadi pakcik kena buat cara ni, kalau tidak semua setuju. Apa dapatnya? Tak ada keberkatannya pun. Ya, setuju je. Ya, okey. Baik. So tuan-tuan, puan-puan, itu satu perkara yang kita kena ingat, bahawa mencari keberkatan rezeki ini bermula di rumah. Orang putih kata apa? Work-life integration. Kita integrasikan, kita serasikan apa yang berlaku di rumah dengan di tempat kerja. Mana mungkin kat rumah gaduh-gaduh, ya, bertelagah, berkonflik, nak jadi pekerja yang terbilang cemerlang di tempat kerja untuk meraih ataupun menjana rezeki yang berkat. Mana mungkin? Charity begins at home. Sedekah bermula di rumah. Ya, so dan salah satu perkara yang selalu kita bertanya ialah, kalau orang tu dah mati, ditakdirkan hidup balik, apakah amalan yang akan dibuat? Bila dah hidup balik, sedekah. Dah maklumat ditular di mana-mana. Dan you tahu kenapa? Bila kita mati, ditakdirkan hidup balik, bukan kita terus nak jaga solat ke, nak haji ke, nak baca Quran ke, no. Kita akan bersedekah sebab kita dah nampak fadilat, ya, kebaikan sedekah. So mulai hari ini, sedekahlah. Senyum itu sedekah. Doa itu sedekah. Kita doakan orang lain. Maafkan orang itu sedekah. Tak kacau orang pun sedekah. Apatah lagi kalau kita menginfakkan, ya, harta kita untuk benda yang baik dengan niat untuk
diri kita, keluarga kita, mak ayah kita, selagi apa yang kita infakkan itu masih wujud, contohnya buat masjid, buat sekolah atau pusat-pusat yang saya tolong jadi orang tuanya, jadi ikonnya, jadi penaungnya, pusat pendidikan Islam At-Thayyibin di Tanah Hitam, Cemor, Perak. Atuk saya orang Cemor, mak saya orang Kelang. Bila Perak lawan Selangor, Perak menang, saya orang Perak. Bila macam kemarin tu Selangor menang, aku jadi orang Kelang. Padan orang Perak. Jangan pula tak jadi tolong sekolah saya dengan aku mengata Perak kalah. Ada Mehmet Jorokovic tu, masa dia pemain Selangor, saya motivasikan dia. Saya bagi dia hadiah Quran untuk betul-betul dia orang yang nak jadi practicing Muslim. Saya bimbing sikit-sikit lah tentang memahami Quran. Ya. That was in 1990s. Ya, pemain defender yang terbaik di Australia. Ya, so he was the best. Dan main untuk Selangor. Masa tu Selangor Johan 3 kali. So Perak untunglah dapat Mehmet Jorokovic. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, Nabi berpesan, khatibun nasa ala qadri uqlihim. Khatibun nasa ala qadri uqlihim. Berbicaralah kepada manusia qadri uqlihim, ikut kadar akalnya. So anda semua adalah kaki tangan kerajaan, berbagai-bagai peringkat, semua orang dewasa. Saya kena menyampaikan sesuatu berdasarkan pada akal, pemikiran, kefahaman anda, aras kematangan dan juga personality masing-masing. Ramai ni 700-800 orang, macam mana ni? Macam mana saya nak bercakap pada orang yang begitu ramai dengan berbagai-bagai? Jangan takut ya, bila Allah bagi kita hidayah, awak yang dapat faham ya, yang menyampaikan fadilah kamsah, yang beri hidayat Allah, yang berubah, yang memahami, menghayati, mengamalkan apa yang disampaikan anda. Saya tidak boleh mengubah manusia, saya cuma boleh menyampaikan maklumat. Rasulullah SAW tak mampu nak mengubah siapa-siapa pun dalam dunia. Hatta pakcik kesayangannya Abu Talib pun tidak beriman sampai akhir hayat. You know the story and that is the implication. Ya, baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, mana harta aku? Ya. So baik. Khatibun nasa ala qadri uqlihim. Nak menjadi pekerja yang hebat, kena kenal diri. Nak jadi pekerja hebat yang dapat keberkatan dengan niat yang betul waktu pergi kerja, ni dia. Sebelum kita mengenal diri, pasang niat dulu ya. Sebab satu hari tahun 87, saya pengurusi surau. Tahun 87, umur saya 36 tahun. So saya dilantik jadi pengurusi surau. Surau yang tertua di Bandar Baru Bangi, Surau Induk lah, surau Induk, Al-Um. So yang memberi tazkirah adalah Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun. Masa tu dia dekan matrikulasi UIA. Some of you remember him. So dia mencakap, Syekh, cakap kami semua, Syekh, kalau anta ni, antuma ni, anta pergi kerja ni, kalau anta tak pasang niat, pergi kerja tak pasang niat, akhir bulan dapat gaji Syekh, akhir tahun dapat bonus, tapi kosong pahala Syekh dan tak akan dapat keberkatan. Tersentak saya pengurusi surau dan pengurusi majlis. Alamak, saya kata, umur saya 36, saya kata, saya seorang pensyarah, Profesor Madya. Saya kata, ya Allah, aku pergi kerja tak pernah pasang niat, Ustaz. Anak pergi kerja tak pernah pasang niat, tapi anak mengajar student dengan seikhlas mungkin. Takkan terdapat pahala Ustaz. Syekh, innamal a'malu binniyah. Sesuatu amal itu Allah bagi pahala based on the niat. So, dengan anak-anak, adik-adik yang dikasih, sebelum pergi kerja, besok, kalau pagi tadi tak buat lah, tolong pasang niat. Aku ni nak pergi kerja, janganlah tak payahlah, saja aku pergi kerja untuk, tak payahlah, itu nama itu sama Radin. Maaf ya, pagi tadi saya nak keluar daripada hotel, daripada rest house. Ya Allah, aku nak pergi kerja ni, aku nak cari rezeki yang halal, aku nak cari ilmu, aku nak kongsi ilmu, aku nak cari kawan-kawan baru, aku nak jumpa kawan-kawan lama. Barang siapa keluar rumah untuk membentuk satu rahim, kata Nabi, nak jumpa kawan lama dan sebagainya, barang siapa keluar rumah untuk membentuk satu rahmi, maka setiap langkahnya dapat pahala, setiap langkahnya dosa gugur. Tapi kalau saya keluar rumah, keluar rest house, tak pasang niat, dapat jumpa kawan, tapi tak dapat pahala. Innamal a'malu binniyah. So barang siapa pergi kerja tak pasang niat, akhir bulan dapat gaji, akhir tahun dapat bantuan khas,
Tak ada bonusnya, mana ada bonus? Tak layak pun muka-muka dapat bonus. Tak faham juga buat lawak ya. Dia kena turun kat orang ya. Alright. So tuan-tuan dan puan-puan, pasang niat ya, pasang niat. Ya Allah, aku pergi nak kerja nak cari rezeki halal. Aku nak buat kerja yang terbaik, aku nak tolong bos, aku nak tolong pelanggan, aku nak bermaaf-maafan dengan kawan-kawanku, aku nak membantu kawan aku sebaik mungkin. Aku nak pasang niat, pasang niat. Setiap niat yang kita bentuk, niat yang baik, kalau belum buat pun dapat pahala tak? Dapat tuan-puan, dapat. Ni asas nak dapat keberkatan rezeki. Ramai orang tak cakap ni. Sebab saya Google, apa yang orang dah cakap tentang keberkatan ni? Ni benda biasa, bukan benda baru. Tapi ramai orang tak pasang, pergi kerja pasang niat. Dan orang bujang, please. Orang bujang, please. Niat yang nombor 9. Ya Allah, aku pergi kerja nak jumpa jodoh yang terbaik, yang sekufu dan yang terbaik. Ya, yang dah ada, jangan niat lagi. Tu, sudahlah tu, seorang sudahlah tu. Janganlah aku pun, manalah tahu, kok ada rezeki. Tu, bagi cawan lain tu. Bagi cawan lain. Tu pun bukan berani sangat. Semangat ya. It took me 40 years untuk tengok orang tahu perangainya. Mari kita tes Sebab khadimun nasa ala qadri uklihim. Nak bicara pada manusia kena tahu dia punya kadar akalnya. So macam mana saya nak cakap dengan you all kau tak tahu? Contoh, ambil contoh yang terkiri sekali. Yang lain aku tak berani nak kacau. Lupa nama tadi? Rosa Linawati. Lina artinya lin, artinya kelembutan. Lin kelembutan. Orang Arab tahu ni. Lina liana. Sebab awak orangnya keras, tegas, dan kelembutan bukan. You anak nombor 4. Daripada berapa orang? 8. Kau rumah dulu macam kecil-kecil ada TV tak? TV? Ada. Oh, patut 8 aja. Kalau tak ada TV mungkin 12, 13. Saya pun tak tahu apa kaitan. Saya tak tahu apa kaitan. Tapi ikut kajian, tak ada TV kat rumah, ramai adik-beradik. Itu je. Lahir bulan? September. Kajian. Balik pada Allah ya. Balik pada Allah, tak sesat. Tidak khurafat. Orang yang lahir bulan ganjil yang keras ialah Mei, September, November keras. Saya pada tengok, saya dah tahu dia keras. Saya tahu, tapi tak tahu lagi bulan. Now dah tahu? Oh, confirm. Dia dah bukannya cerewet, tapi dia perfectionist. Cerewet jugalah, cerewet juga. Suami kata dia cerewet. Suami kata cerewet. Ada tak suami kata cerewet? Allah perhati, Allah perhati, Allah perhati. Allah perhati. Ada tak? Kadang suami kata awak cerewet? Tadi kata tak ada. Bila Allah perhati, ada. Orang bulan 9 keras, teliti. Baguslah. Dan saya membayangkan suami Puan Lina ni, Puan Rosa ni orangnya lembut, mengalah. Nama suami? Ar-Rahman, penyayang, ya Allah, ya Tuhanku. Nama itu doa. Nama dia Lina tu sebab dia nama itu sebagai ubat untuk melembutkan. Kau faham tak faham ni? Ar-Rahman lahir bulan Januari. Bulan ganjil yang lembut hatinya ialah Januari, March, Julai. Suami kau lembut. Saya minta tolonglah hentikan pembulian kepada Rahman ini. Keberkatan rezeki bermula di rumah. Oi, ingat tak? Topik kita tak lari ni. Wahai orang perempuan yang jaga solat 5 waktu, insyaAllah. Jangan jaga Ramadan, insyaAllah. Jangan jaga kehormatan, insyaAllah. Yang keempat, dan dapat redha dan keampunan suami kamu. Mari masuk syurgaku dari mana-mana syurga pintu kau nak. Awak bukan main rajin, committed, berintegriti, tapi akhirnya masuk neraka. Kenapa pula masuk neraka? Kebanyakan penghuni neraka adalah orang perempuan. Kenapa? Sembayang, okey. Puasa, masih hutang. Alah, hutang juga kan. Kau jangan menipu. Ada hutang kan? Tapi Ramadan, okey. Kehormatan, okey. Habis yang mana tak okey? Redha keampunan suami. Kebanyakan suami mati dulu daripada isterinya sebab kita tak tahan perangai dema. Jadi kita pun aku bagi sebab aja, hakikat Allah je yang tahu, ya. So perangai kamu menyebabkan Rahman cepat mati. Kalau ajal maut di tangan Allah, remember that. Jangan lari daripada hakikat. Tapi ini sebagai asbab lah, ya. So please ya orang perempuan,
untuk dapat keberkatan kat tempat kerja dan akhirnya masuk syurga, orang perempuan yang saya muliakan, please jangan terlupa minta ampun maaf kepada suami masing-masing malam ini. Bang, menurut Fadilah Kamsah, abang mampu dulu. Jadi sebelum abang mati, abang makan yang yang mati tu kau jangan cakap lah Nur Syam. Kau jangan cakap lah, dalam hati je. Okey, ni asas asas. Kita betulkan niat dan betulkan hubungan, dapat redha pasangan, insya-Allah asas untuk keberkatan mencari rezeki di tempat kerja. Kita pergi ke tempat kerja lepas ni, tapi di rumah dulu. Di rumah dulu asas. Sebab di situlah syurga kita. Rumahku, syurgaku. Right? Right. Kenapa kena kenal diri kita? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hadis lemah. Tapi ulama kata, guru saya nama Ustaz Mujahidin, hadis tu hadis lemah Dr. Fazilah, tapi dia disokong oleh banyak hadis lain, dia agak kuat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hadis dhaif. Barang siapa mengenal dirinya, dia telah mengenal Allah Tuhannya. So kena kenal diri, wajib kenal diri. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Tuhan. Tapi macam mana nak kenal Tuhan kalau awak tak kenal diri awak? Ya. So orang ini keras, yang ini lembut. Keras lahir bulan? Lahir bulan? Jun. Jun patutnya lembut. Patutnya. Muka mak, muka ayah. Muka ayah. Yang lembut siapa? Mak ke ayah yang lembut? Mak. So awak ikut perangai mak. Ya ke awak ikut perangai mak? Nah, ya, dia kata ya. So cuma 5% manusia mengenal diri yang muka mak perangai ayah. Muka ayah perangai mak. 5% saja. Yang muka ayah perangai mak, muka mak perangai ayah, ataupun dikenan sikit, muka mak perangai jiran. Itu kenan namanya. Yang kau ketahui pasal apa? Kenan tak tahu kenan. Lahir bulan? 11. 5, 9, 11. Keras. Aku dah cakap kau tak percaya. Dia pun samsing jalanan. Az-Zuhrah ni bintang 7. Dan juga perawat. Lahir bulan? 2. Bulan genap yang agak keras. 2 keras tapi sensitif. 4 keras, 8 keras, 12 keras. 2, 4, 8, 12 keras. Yang lembut? 6 dan 10 lembut. Biasanya Allah, balik pada Allah keras, 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 keras. So, ni 6 jahanam semua kat sini. 6 jahanam. Ni Allah punya kerja, Allah punya kerja. Keras, keras, keras. Engkau kena jauh-jauh sikit. Kau kena jauh sikit. Kau tak keras sangat. Lahir bulan 2 keras. Lahir bulan 6. 6 patut tak keras. Lahir bulan 5. 5 memang keras. 5, 9, 11. Ulang kaji. Lahir bulan 12. Berapa bulan? 17. So dia tengah-tengah bulan ni dia ada 2 sifat. Keras boleh, lembut boleh. Sekarang saya terangkan Saya terangkan untuk mengalahkan fitnah. Macam mana nak kenal diri untuk keluarkan kehebatan. Kenal diri untuk tahu kelemahan dan atasi. Sampai Ali radhiyallahu anhu bersabda. Apa kata Ali? Orang yang sibuk menghisap dirinya dan betulkan dirinya untuk bertambah baik, tak ada masa nak tengok kesilapan orang lain. Orang yang sibuk menghisap diri dan betulkan dirinya, takkan ada masa nak tengok kesilapan orang lain. Anda dan saya sempat tak nampak kesilapan orang lain? Tak payah jawab lah, saya tahu. So awak dan saya masih ada masa tengok kesilapan orang, sebab kita tak sibuk nak betulkan diri. And yet kita berharap rezeki yang kita dapat berkat. Walhal kita tak berapa kenal diri kita dan sibuk nak kenal orang lain, membaca orang lain, mengetahui orang lain, membawang orang lain, tapi kita tak sibuk nak menghisap diri. Bila kita mati, Tuhan tak tanya tentang sifat orang kepada kita, tapi dia akan tanya, kenapa engkau begini-begini, kenapa engkau tak buat apa yang patut, kenapa engkau jadi Allah akan tanya kita tentang kesilapan kita, kekuatan dan kelemahan kita, semua Allah akan tanya. Maksud itu mulut tak boleh bercakap, semua anggota kita yang akan menjawab. Okey. So tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak, let's proceed from there. Sambungan rancangan tausiah bertajuk Keberkatan dalam Mencari Rezeki yang disampaikan oleh Membahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah dapat anda ikuti lagi esok jam 1.30 hari dan 6 petang di Perak FM. Tausiah.
Kita ikuti bersama sambungan rancangan tausiah yang memperkatakan mengenai dengan tajuk keberkatan dalam mencari rezeki yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Khamsah yang telah pun dirakamkan di Dewan Bangkuit Bangunan Perak Darul Rizwan. Now kita pergi next topik yang kritikal. Profil pekerja bermasalah. Saya nak awak tengok diri anda masing-masing, saya tengok diri saya sebagai seorang pekerja. Saya mula kerja sebagai seorang pensyarah, sebagai tutor dulu, dan pensyarah kat UPM sejak tahun 77, sampailah saya bersara awal tahun 93. Ya, baik. Profil pekerja bermasalah. 1. Ingkar. Ingkar arahan bos, ingkar nasihat orang tua, ingkar arahan jabatan, ingkar perintah Tuhan, ingkar awak memang bermasalah. Barang siapa memperbaiki solatnya, kata ulama, dia sebenarnya memperbaiki keseluruhan hidupnya. Dapat tak that update status yang kita dapat? Yes, semua orang dapat tu. Barang siapa memperbaiki solatnya, dia memperbaiki keseluruhan hidupnya. So, tuan puan dan saya, jom perbaiki solat kita. Solat fardu, segerakan. Solat sunat, jangan tinggal. Walaupun awak semua dah sunat, tetapi hari ini sunat balik. Qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, jangan tinggal. Let's do it. Dan malam ni sebelum tidur, witir minimum 1 rakaat. Maaf, saya bertanya, as a survey, angkat tangan yang sempat witir malam tadi, angkat tangan. Yang witir malam tadi, kanan yang witir 1. Saya nampak 1, 2. Kau pegang hidung kan, angkat tangan? Oh, pegang hidung, pegang mata. Oh, pegang angkat tangan Sini, bukan nak cari salah orang, saya nak tahu situasinya. So nampak gaya yang witir malam tadi mungkin 1-2%. Yang suruh witir selepas sembahyang tarawih saja tu siapa? Imam Syafi'i? No. Imam Hambali, Maliki, Hanafi? No. Semua imam besar yang 4 itu suruh kita witir sepanjang tahun. Kau ikut mazhab mana? Yang witir lepas tarawih saja. Kau ikut mazhab mana? Oi, ikut mazhab mana? Serious? This is a serious question. Saya bukan ustaz, saya psikologis, I'm a psychologist, orang sains, agama tak faham. Tapi sikit-sikit yang kita faham, kita kena cuba apply lah dan sampaikan. So, apa kata Nabi? Allah itu witir, witirlah kamu setiap malam untuk membalut semua amalan kamu, untuk diserahkan kepada Tuhan. Setiap malam kita witir. So malam ni tuan-puan, malam ni awak dan saya, asas untuk dapat keberkatan dalam rezeki. Solat taubat 2 rakaat, istighfar 1 sekali, buat apa yang patut, maafkan semua orang, and then tutup dengan witir. Minimum 1 rakaat. Can we do it? Can we do it? Can we do it? Let's do it. Let's do it. Siapa yang malam ni akan cuba solat taubat sebelum tidur? Angkat tangan. Tak ada pun. Yang akan cuba solat taubat, cuba je. Bukan buat pun. Bagus, hampir semua angkat tangan. Ya ke? Bukan perli, tapi saya mencabar anda. Lord, let's do it. Sebab kalau awak ikut cakap saya, kubur saya terang. Yang akan terangkan kubur, doa yang soleh, sedekah jariah, ilmu yang baik yang disampaikan. Kubur aku terang, kubur kamu, letak kamu lah. Takkan iya. Untuk jaga kubur saya wajib jaga kubur awak. Ni yang nak jaga kubur awak lah ni, tengah cakap ni. Untuk jaga kubur saya kena tolong kubur awak. Betul tak betul? Ya. Mana tahu kubur awak dengan kubur saya dekat-dekat. Macam mana aku nak tidur? Kau kena seka, jogit-jogit sana. Macam mana aku nak tidur? Nak jaga kubur aku lah ni, aku kena jaga. Kau faham tak ni? Gurau-gurau juga. This is serious matter. Alright? Ingkar. Jangan ingkar lah. Nombor 2. Tak kenal diri. So, that's why I start tadi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan saya kata apa tadi? Khatibun nasa ala qadrin kulhim. Nak berbicara pada manusia, kena tahu level akalnya. Ni kenal diri lah ni. Sikit-sikit. Nanti saya akan explain. Okey? Hati yang kotor. Cuci hati. Solat taubat istighfar. Solat taubat istighfar. Maafkan orang. Solat taubat istighfar. Ni hati yang kotor. So kita kena maafkan, kena. Orang yang fikiran kotor. Orang yang fikiran kotor. 10 kali ganda lebih peluang untuk mendapat sakit berbanding orang yang berfikiran positif. Ni kajian alopati. Sains. Perubatan. Psychosomatic, the state of your mind determine the state of your body. Otak yang kotor, badannya sakit. 10 kali ganda peluang untuk sakit. Kata pakar sains.
Saya dah terima maklumat ni, saya tanya Ustaz. Allahyarham Ustaz Harundin tahun 87. Saya belajar tahun 85 ke 95. Perawatan Islam, saya tanya Ustaz, kenapa pakar-pakar sains barat menemui orang otaknya kotor, hatinya kotor, mudah sakit Ustaz? Saya tahu hadis, seketul daging kalau kotor satu badan sakit, betul. Tapi apa kaitannya? Ini jawapan ulama bernama Allahyarham Ustaz Harundin. Penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Saya terkejut. Terkejut buruk betul. Yang terkejut buruk lah, saya tak buruk sangat. Tapi saya terkejut. Penyakit adalah makhluk yang perlukan. Penyakit perlukan makanan? Apa punya cakap ni? Tahun 87. Saya orang sains, mengkaji dengan bertanya. Penyakit makhluk yang perlukan makanan, kan susah nak di-absorb tu at first, ya? Dan makanan kepada penyakit ialah, ini dia, baru saya terkejut lagi, ialah pemikiran yang kotor, perasaan yang, emosi yang kotor itu makanan kepada penyakit. Dan saya sebut itu sebagai ulama sufi. Fahamlah siapa orang-orang itu, ya. Ini orang yang mengkaji, orang yang memang sangat baik dia punya akhlaknya dan mengamalkan ilmu yang mereka tahu. Ingat ya, tuan-tuan dan puan-puan, bila awak ziarah orang sakit kat hospital Tuanku Bainon, jangan pula mandai-mandai. Koma tahu kenapa koma sakit? Menurut Fadilah Kamsah, otak koma ni kotor. Memang pudak padan muka koma. Kau jangan buat pasal. Maklumat ini tadi untuk diri awak. Aku sakit sebab hati aku kotor. Aku sakit sebab banyak dosa. Aku sakit sebab Allah nak cuci dosa. Betul tak betul? Orang lain kau jangan menilai. Orang lain biar Tuhan yang menilai. Ya. Nabi Ayub kepalanya sampai berulat. Banyak dosa ke dia? Watch out. Nabi Muhammad pun sakit sebelum wafat. Watch out. Jangan fikir yang bukan-bukan. Untuk diri kita, yes. Aku sakit sebab aku banyak dosa. Tuhan nak kafarkan dosa aku, maka dijagi aku sakit. Sesungguhnya semua penyakit adalah dosa, sabda Nabi. Ubatnya solat taubat dan istighfar. Wow, balik pada solat taubat dan istighfar. Let's do it, ya. Awak dan saya. Okey. Lepas tu tidak seimbang. Kat rumah hebat, kat tempat kerja memonting. Kat rumah macam singa atau macam tikus. Kat tempat kerja menyinga je. Kau faham tak aku cakap ni? Tak faham, okey lah. Okey, tidak seimbang. Orang seimbang, kat rumah baik, kat tempat kerja best, dalam masyarakat hebat, seimbang, balance, ya. Okey. Tidak ada visi, tak ada matlamat. Habis apa matlamat? 5 tahun lagi apa nak jadi? Tak tahulah, mungkin masih kerani lah kot. Ya, itu pun kalau tak kena buang kerja. Ya, matlamat apa ni? Visi apa ni? Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. Buatlah visi yang hebat-hebat. Ya, dan usaha, dan berdoa, dan cari ilmu, dan amalkan. See how you grow. Keenam, enggan berubah. Orang yang tak berubah gagal. Itu masalah kita. Ketujuh, niat tak murni. Innamal a'malu binniyah. Kalau awak pergi kerja tak pasang niat yang murni, macam mana dapat rezeki yang berkat? Masalah. Dan kebanyakan orang pergi kerja terlupa pasang niat. Mulai esok pasang niat banyak-banyak. Aku pergi kerja ni, ya Allah, nak cari rezeki yang halal, nak buat yang terbaik, nak cuci dosa. Macam mana nak cuci dosa? Bila dosa dah terampun, penyakit semua sembuh. Nabi bersabda, barang siapa yang kerja kuat sampai penat waktu petang, kepenatannya mencuci semua dosanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, sahih. Barang siapa kerja kuat sampai penat waktu petang, kepenatannya mencuci semua dosanya. What's the problem now? Rugi ke orang kerja kuat? No. Sekarang anak saya nak, tuan-puan dan saya, jom kita kerja kuat. Lagipun ikut kajian yang saya buat di Malaysia, dengan izin Tuhan, mak bapak yang rajin kerja dan disiplin, mak bapak yang berintegriti, rajin kerja, disiplin, Tuhan jadikan anak-anak mereka kat sekolah rendah, kat sekolah menengah, kat universiti, rajin, disiplin, dan kata orang tu memang berprestasi tinggi. Maaf, kajian saya, mak bapak yang ponteng-ponteng, yang memang tak berintegriti, yang anakonda, mengular sawa, mengular, ya. Anak mereka ke sekolah rendah, ponteng-ponteng, sekolah menengah, vaping lah, usap rokok lah, fly daripada sekolah lah, ya. Sampai bila saya tanya ulama,
Ini apa kaitannya Ustaz? Kenapa Tuhan macam macam tak adil lah ya? Yang buat silap mak bapak, anak-anak pula yang dapat bencana. Nampak kaitannya. Ada ulama defend. Mak bapak yang buat dosa, kenapa pula anak-anak yang dapat? Well, mak bapak bawa rezeki balik ke rumah tak berkat. Anak-anak makan rezeki tak berkat. Elok ke perangai dia orang? Payahlah nak jadi elok. Apa kata ulama bisik kat tengah saya one night? Muhammad Falilah, anak-anak tak apa dengar cakap mak bapak. Anak-anak akan ikut perangai mak bapak. Saya pandang ustaz tu, termasuk perangai mak bapak yang anak-anak tak nampak. Yes, kalau mak bapaknya buat benda yang elok di tempat kerja, dalam masyarakat yang anak tak nampak pun, Tuhan jadikan anak-anak ikut perangai mak bapak. Anak-anak tak berapa dengar cakap mak bapak. Anak-anak akan ikut amalan dan perangai mak bapaknya. So mak bapak yang saya muliakan, atau bakal ibu bapa, let's do our best. Buat yang terbaik. Di samping dapat keberkatan, kita juga menjanjikan dan cuba menempa anak-anak kita yang soleh solehah, yang juga akan hebat cemerlang di masa akan datang, insya-Allah. Okey. Niat tak murni, tak pasang niat. Lepas tu bodoh sombong. Orang yang sombong confirm bodoh. Orang yang bodoh mungkin tak sombong, tapi orang sombong confirm bodoh. Peribahasa Melayu, bodoh sombong. So nampak orang sombong, jangan marah. Ya Allah, sombongnya benci aku, sombong, ya Allah. Jangan. Kesiannya. Ingat dia teror sombong, ya Allah, bodohnya. Bodohnya pegawai tu, bodohnya. Kesiannya. Faham? Inilah dia. Kalau orang yang bodoh, dia mungkin tak sombong, tapi orang sombong confirm bodoh. Sebab orang yang pandai, dia kenal diri. Orang yang pandai, dia tahu ular muncul akar takkan hilang bisanya. Orang yang pandai ibarat padi, makin penuh makin tunduk. Ibarat air, ya, yang satu tong yang penuh dengan air. You ketuk tak bunyi, ya, senyap aja. Okey, bodoh sombong. Tiada semangat kerjasama. Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati. Kalau awak gaduh-gaduh masang muka dengan kawan sekerja, hidayah tak turun, you semua tak dapat keberkatan. Payah nak dapat keberkatan. So, tiada semangat kerjasama. Tapi jangan takut, bila awak berubah luar dalam, Tuhan akan ubah orang di sekitar awak. Bila awak berubah luar dalam, Tuhan akan ubah semua orang di sekitar anda. Bila you berubah luar dalam bertambah baik, Tuhan akan ubah semua orang di sekitar awak bertambah baik. So, let you be the change. Be the change you want to see. Be the change you want to be, and be the future you want to see. Jadilah perubahan, berubahlah seperti apa yang awak nak tengok, dan be the future, ya, dan bertindaklah dan tengok, membuat visi, ya, dan misi yang hebat untuk masa depan yang anda dambakan, yang inginkan. Tiada sama kerja, dan semangat kerjasama yang sebenarnya, semangat kerjasama yang betul, dia punya kriteria ialah doa, mendoakan dalam diam. Kawan-kawan sekerja doakan kawan. Kawan-kawan doakan bos. Kawan-kawan doakan majikan. Kawan-kawan doakan pelanggan. Ya, tiap-tiap hari memaafkan. Bermaaf-maafan sebelum balik kerja. Bermaaf-maafan sebelum balik kerja. Ya, doa mendoakan, maaf memaafkan, bantu membantu, tolong menolong. Ya, itu kerjasama, semangat kerjasama. Dan every time nampak kawan, bila nampak kawan jangan tengok saja. Bila nampak kawan hantar gelombang. Nampak kawan hantar gelombang dari kalbu. Aku sayang, aku hormat kamu kerana Tuhan. Aku sayang, aku hormat kamu lillahi ta'ala. Nampak orang aja, hantar gelombang daripada hati awak. I care and love you because of God. Aku sayang dan hormat kamu kerana Tuhan. Sayang menarik sayang, benci menarik benci. Ya. So kenapa kadang-kadang kita tengok orang kali pertama terus sayang kat orang tu? Pernah tak kita nampak orang kali pertama, tak kenal pun, nampak terus suka? Ada tak? Ada. Ada tak orang kita nampak kali pertama, tak kenal pun, tapi nampak handsome, comel, senyum kat kita, tapi kita tak ngam, tak seronok, tak suka kat dia? Ada tak? Ada. Saya buat kajian. Kenapa Kata orang Johor. Kenapa Isteri aku umur bangsa Johor. Saya bangsa Jawa, isteri saya bangsa Johor. Ya. Buat lawak tak faham, bencilah aku. Saya kaji bertahun-tahun saya buat kajian. Bila kita nampak orang kali pertama terus suka, rupanya orang sana menghantar gelombang sayang kat kita. Sayang menarik sayang, benci menarik benci. Kenapa kita tengok orang terus menyampah kali pertama tengok, walaupun kita tak kenal? Rupanya orang sana pun menghantar gelombang
benci kat kita. Tapi bila kita berkenalan, oh tak kenal maka tak cinta. Mula-mula kita tak tahu pun hati budi dia. Nampak je sombong. Aku nyampak ni tengok tu. Duduk pun macam itu je nampak. Pegang perut aja. Tapi bila dah berkenalan, okey lah dia. Dia macam aku juga, takut bini. Okey. Tu sebenarnya tak kenal maka tak cinta. Okey, nanti contoh. Tolong saya, ikhlas ya, jujur ya. Angkat tangan wanita bergelar isteri yang pada mulanya tak suka lelaki itu, yang sekarang lelaki itu jadi suami anda. Hindustan sikit, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ramai. Yang lain ni semua gatel. Nampak je sukanya gatel. Kenapa kita nampak orang terus suka dan orang tengah benci? Kenapa orang yang ramai orang perempuan ya, ikut kajian saya, kenapa 30% orang perempuan pada mulanya benci gila pada lelaki itu, tapi akhirnya syok gila babi dengan lelaki itu dan berumah tangga? Rupanya laki-laki itu baling bunga sayang, perempuan itu baling tai. Orang baling bunga, orang baling tai, kita baling bunga, akhirnya bunga pasti mengalahkan tai. Lagipun pokok bunga kena tai, makin subuh. Kau faham ke tidak ni? Peribahasa Melayu tu saya gunakan. Orang baling tai, kita baling bunga. Tak payahlah baling bunga dengan pasu-pasu sekali, tak payah. Ada balingan pasu-pasu sekali semua. Orang baling tai, benci, kita baling bunga. Sayang, akhirnya sayang pasti mengalahkan benci. Contohnya tadi, lebih kurang 30% wanita yang pada mulanya tak suka laki-laki itu, tapi laki-laki terus bagi bunga, baling bunga, maka wanita tu akhirnya jatuh hati. Ini Tuhan punya kerja. Maka ini asbab sahaja. Orang baling tai benci, kita baling bunga sayang mengalahkan tai insya-Allah. So from now on, based on that experience, hantar bunga. Aku sayang, aku hormat kamu kerana Tuhan. Hantar bunga. Tiada semangat kerjasama. Lepas tu banyak masalah peribadi, apalagi masalah bekerja, banyak sifat yang negatif. Lagi tak ikut peraturan. Saya tanya Ustaz Mahmud Saidun Allahyarham, Ustaz, dosa ke kalau kita datang lewat kerja tak ikut arahan manusia ni, undang-undang manusia, bukan undang Tuhan Ustaz. Ni undang-undang pejabat, datang pukul 8 ni. Kalau tak ikut, berdosa ke Ustaz? Saya tanya, saya pengurusi surau. Berdosa Syekh, berdosa. Kenapa Ustaz? Atas dasar apa? Apa nasnya? Mau saya nak tanya. Sebab anta bagi bai'ah, ya, ataupun kontrak nak kerja dengan jabatan SUK, Setiausaha Kerajaan. Ya, so you wajib ikut peraturan-peraturan SUK yang tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Ada tak undang-undang SUK ataupun JKR ataupun Pejabat Kementerian Pendidikan ke yang bertentangan dengan hukum Tuhan? Ada ke? InsyaAllah tak ada. So wajib patuh. Kata ulama ya, bukan saya mana tahu, saya orang psikologi. Oh, kalau tak nak ikut peraturan boleh, dia kata. Berhenti kerja, tak ada orang kacau. Faham cakap baci? So ikut peraturan is a must. Dan kalau awak kawan nak lawan, tapi awak kata, aku kena ikut ni supaya takut biar rezeki aku berkat. Awak dapat pahala. Bila awak ikut peraturan sebab takut rezeki tak berkat, awak dapat pahala. Okey? Tak ikut peraturan, tak berdisiplin. Yang kencing berdiri ni ialah beruang. Engkau ni beruang jugalah sebab gaji besar kan, beruang lah. Tapi yang tak beruang ni janganlah kencing berdiri. Yang gaji kecil tak beruang, kencing duduk lah. Faham? Terutamanya perempuan ni, janganlah kencing berdiri, tak elok. Mana ada orang perempuan kencing berdiri? Tak ada. Saya perli yang tak berapa perempuan tu. Dia kau sibuk berdiri. Berdiri tu beruang saja. Dan Nabi bersabda, jangan marah. Nabi bersabda, sesungguhnya syaitan kencing berdiri. Sesungguhnya setan kencing berdiri. So cakap kat suami-suami masing-masing, bang, abang jadi setan tadi ya? Sebab nampak suami dah lah kencing berdiri, lepas tu dia jentik-jentiknya. Astaghfirullahalazim. Yang kau tutup muka siapa? Ni cikgu mengajar sains ni. Kencing yang betul. Untuk dapat keberkatan kena buat yang terbaik. Untuk kencing yang betul, walaupun kaki saya amat sakit, tapi saya cuba demonstrate. Kencing yang betul ialah kaki kanan depan sikit,
kaki kiri belakang sikit, supaya lutut kanan selari dengan bumi, dengan rantai, dan lutut kiri menjunam ke bawah. Kaki kiri menjengkit. Ini cara kencing yang paling betul dalam dunia ikut sains dan ikut sunnah. Laki-laki perempuan sama, dah habis kencing, laki-laki ambil nafas. Cikgu tak payah sebut lah. Dia kena dari diaphragm, bukannya Aku nampak imam-imam kadang dia tak jadi ustaz tak jadi, dia kena maksudnya apa? Kencing pun tak betul. Isunya apa? Mencari keberkatan di tempat kerja. Apa kena kencing pula? Well, everything is interrelated, what? Semuanya berkait rapat. Barang siapa yang tidak istibra mean kencing mencangkung laki-laki dan 3 kali, tos air kencing, istibra. Orang perempuan jangan berdehem. Orang perempuan sibuk, lepas kencing orang perempuan makin rapat. Apa yang rapat aku tak tahu, ya. Untuk dapat keberkatan. Orang perempuan selepas buang yang kecil, kata ulama, dia boleh dah tahu pun semua. Dah ada kat YouTube. Ulama kata orang perempuan kena urut dari pusat ke bawah 3 kali. Urut dari pusat ke bawah 3 kali, InsyaAllah semua air kencing akan tus. Kalau tak urut ataupun tak ada 2-3 titik air terperangkap dalam badan, masa orang Islam sembahyang rokok, maka air kencing yang 3-4 titik itu akan merembes keluar tanpa kita sedar dan menajiskan pakaian. Solat tak diterima, diseksa dalam kubur. Bila solat kita tak terima, macam mana nak jadi pekerja yang baik dan mencari rezeki yang penuh keberkatan? Susah, mustahil. Sembahyang pun tak sah. Serius ya? Saya bukan ustaz, I'm a psychologist, tapi sikit yang saya belajar dan saya pastikan betul maklumat itu dengan ulama-ulama, saya share. Balighu anni walau ayah, based on that. Okay, tak disiplin. Lepas tu enggan berfikir di luar kota, itulah dia, tak nak berubah. Lepas tu selekeh pakaian, selekeh sikap, selekeh kerja. Selekeh is in inverted commas mean tak buat kerja dengan betul-betul. Terlalu stres. Lepas tu ada ilmu tak amal, be careful. Lepas tu tidak bertanggungjawab, ya. Lepas tu lemah hubungan kemanusiaan. Tadilah ya, tak doakan, tak maafkan, tak bantu-membantu, tak hantar gelombang positif, ya. Tiada semangat survival. Semangat survival mean you dicampak ke mana pun, you akan survive. Ada orang tak nak naik pangkat sebab kena transfer. Oh, tak adalah aku kena tahu, hidup lah. Tak naik pangkat tak apa ni tak ada semangat survival. Tengok orang India, orang Bangladesh, orang Jawa, satu dunia dia. Orang Malaysia campak kat Amerika jadi the best. Orang Malaysia, orang Melayu campak kat Russia jadi the best. Orang Melayu Malaysia campak kat Malaysia mengada-ngada. Campak kat luar negara, you survive. Not only survive, you beat the rest. Masa saya di Amerika, saya pasang niat, aku nak kalahkan semua Yahudi. Dan in many classes, dalam banyak kelas yang saya ambil, saya kalahkan Yahudi. Sebab saya niat nak kalahkan mereka. Mathematics, statistik, psikologi, I beat them. Mereka tak nak kawan dengan kita. Nama saya Muhammad Kamsah, mereka tak nak kawan. Tapi bila saya dapat top of the class, Muhammad, can I have your phone number please? Yahudi akan datang berkawan dengan saya. Terutama yang perempuan. Tiada semangat survival, ya. Tidak istiqamah. Ni warm chicken shit dalam peribahasanya. So, tidak istiqamah. Dan untuk istiqamah, untuk jadi tabiat, lakukan selama 40 hari. Ada hadisnya, ya. Okey. Kenapa sabotaj kumpulan? Dia dah tak satukan hati, benci membenci, sabotaj kumpulan min. Alah, aku seorang tak datang tak apa, aku seorang je lewat tak apa. No, tak boleh. Ya, dia kena sama-sama satu hati. Ulang kesalahan yang sama. Orang yang paling bodoh ialah orang yang lalu satu lubang, dipatuk dia ular bisa, besok lalu lagi di lubang yang sama, dipatuk lagi oleh ular yang sama. Bodoh, kata Nabi. Ulang kesalahan, don't repeat the same mistake. Terantuk terus tengadah, terantuk terus tengadah. Okey. Orang menyalahkan orang lain. Bila awak ada masalah, ini bos yang tak betul, ni kawan aku tak support ni. Kalau kamu ada masalah, you salahkan orang lain, masalah awak tak akan selesai. Langkah pertama untuk selesaikan masalah, di mana silap aku sampai aku jadi begini? Yalah, bos pilih kasih. Seorang tanya saya, Haji, macam mana nak mengelakkan bos pilih kasih? Maksud you? Bos pandang orang lain aja. Yang saya ni buat kerja betul pun semua dia tak nampak. Jangan tanya kenapa bos pilih kasih. Habis nak tanya macam mana? Tanyalah, Tuan Haji, apa yang patut saya buat supaya bos kasih kat saya?
Nampak bezanya tak? Ji, macam mana nak buat ni kalau bos pilih kasih? Saya tak nak jawab. Sebab bos tak ada depan saya. Apa yang saya boleh buat untuk bos appreciate sayang saya dan kata orang tu menaikkan pangkat saya lah dan menilai saya dengan cara positif. Yes, I boleh bantu sebab orang yang bertanya depan saya dan dia boleh bertindak atas nasihat saya. InsyaAllah. Nampak tak? Saya tak layan orang yang nak cari salah orang. Saya akan layan orang yang nak cari salah dia dan betulkan diri. I will help. Itu prinsip yang saya gunakan, ya. Menyalahkan orang lain takkan selesaikan masalah. Gagal menarik hidayah dan sebagainya. Okey. Sambungan rancangan tausiah bertajuk Keberkatan dalam Mencari Rezeki yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Khamsah dapat anda ikuti lagi esok jam 1.30 hari dan 6 petang di Perak FM. Tausiah. Kita ikuti bersama sambungan rancangan tausiah yang memperkatakan mengenai dengan tajuk Keberkatan dalam Mencari Rezeki yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Khamsah yang telah pun dirakamkan di Dewan Bangkuit Bangunan Perak Darul Rizwan. So saya terus pergi kepada muncullah satu perkara yang serius. Ini dia 75 hingga 80% pemikiran kita dalam bentuk yang negatif. Ini pun satu fakta yang sangat serius. 80% up to 80% of our thoughts are in the negative mode. Sehingga 80% pemikiran kita adalah dalam bentuk yang negatif. Jadi macam mana nak dapat rezeki yang berkat? Kalau awak bersangka buruk, banyak su'zon. Nabi suruh husnuzon, kita su'zon, bersangka buruk. Ni kajian psikologi ya. Nabi cakap, memang Nabi dah tahu. Dalam diri kita, kata ulama, dalam diri kita ada dua kecenderungan. 20% nak ikut malaikat, 80% nak ikut setan. Ulama punya kajian. 20% nak ikut malaikat, 80% nak ikut setan. Samalah tu. 80% bersangka buruk, ikut setan. Sebab setan dia suka yang buruk-buruk, dia ikut perangai lalat, mata lalat. Ya? Okey. So, kita kena kawal. Dengan solat, taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang Islam baca Quran. Solat, taubat, istighfar. Apa kaitannya? Bila kita solat, taubat, istighfar, hati kita jadi bersih. Hati bersih akan mempengaruhi otak jadi positif. Otak positif menyebabkan tindak tanduk baik, mulut baik, fikir baik. Otak kita positif, bersih, maka fikir baik, cakap baik, buat yang baik. Hati mengawal fikiran, fikiran mengawal tindakan. Ya? Okey. So, itu dia kaitannya. Ini gambar saya masa muda, baru dapat anak seorang. Allah bertindak seperti mana yang difikirkan oleh hamba-Nya. Okey? Ini yang saya ulang dah 4-5 kali tadi. Okay, so let's go to the last issue. So ini kata Allah Yarham Ustaz Arundin, guru kita. Jika kita berubah dalaman dan luaran. Dalaman mean ubah hati, ubah fikiran. Dalaman, luaran, tindak tanduk, cara berpakaian, cara bekerja, cara berkomunikasi, cara makan, cara minum, cara tidur, cara pakai seluar dalam. Ini luaran. Bila awak berubah, luar dalam apa jadi? Tuhan akan ubah semua orang dan semua makhluk di sekitar kita. So when we change, contoh, ini kata ulama ya, saya bagi contoh. Malam tadi awak dan saya tak solat taubat, tak istighfar. Kita terlupa. So, malam tadi, pagi ni kita jalan atas rumput, jalan tepi pokok, pokok akan doakan kita. Tengok kita selamba je sebab kita tak solat taubat. Tapi kalau malam ni kita solat taubat, istighfar 100 kali. Besok pagi, jalan tepi pokok, pokok doakan kita. Jalan atas rumput, rumput doakan kita. Jalan tepi longkang, kodok doakan awak. Tahu tak apa kodok? Bahan penting untuk cucuk kodok ialah kodok. Itulah korang belajar tak betul. Cucu bilis kena ada bilis, cucu udang kena ada udang, cucu bawang ada bawang, cucu kodok ada kodok. So, bila kita dah berubah malam tadi, kita maafkan semua orang, bermaaf suami isteri, pokok tengok kita berbeza. Sampai, kata Allahyarham Ustaz Arundin, when you change in a complete manner dan consistent, sampai you dah rasa sedap, ular tedung takkan patut orang yang baik. Ular tedung nampak aura kita kan, aura kita dah baik. Ular tedung takkan patut baby. Never ikut undang-undang Tuhan. Kalau ada berlaku, ada something happening. Bukan normal. Dia tidur abnormal. Ular tedung, ular bisa takkan patut orang yang baik. So kalau misalnya Datuk Asyari dah rasa confident, dah rasa baik, cuba duduk sebelah ular tedung untuk ujian. Kalau ular tu tak patut Tok, confirm Tok dah baik. Lepas tu Tok bagi tahu saya akan cuba. Sebab saya sibuk Tok, saya sibuk. Saya suka gurau, jangan marah kecil hati, ya Allah ya Tuhanku.
Gurau ya, mudah-mudahan tidak memalukan siapa-siapa. Kalau anda termalu dengan kata-kata saya berdosa. Minta ampun, minta maaf sebab Nabi bersabda, Allah ampunkan semua dosa kecuali dosa memalukan orang di khalayak ramai. Hadis sahih. Saya takut. Minta ampun, minta maaf ya kalau saya terkecilkan hati awak, anda semua please. Saya tidak ada niat nak memalukan sesiapa. Never. Sebab saya selalu sangka mana tahu besok saya mati. Orang yang ya, barang siapa yang ingat buat baik macam nak mati esok, kerja kuat macam nak hidup selama-lamanya, ya. Okey. So let's go to topik yang terakhir. Oh ya, tabiat terbentuk dalam 40 hari. Nas dia punya bukti asasnya ni. Nas saya ambil salah satu hadis banyak dalam internet. Barang siapa mengikhlaskan dirinya kepada Tuhan selama 40 hari, maka akan zahir sumber-sumber hikmah daripada hati melalui lidahnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Naim, sahih. So it takes 40 days to form a new habit. Ya, yeah? Mudah-mudahan. Okay. Now, barulah sampai topik yang terakhir. Petua mencari keberkatan dalam kerjaya. Tapi saya boring cakap dah lama sangat. Saya nampak 1, 2, 3, 4, 5 mikrofon, 6 mikrofon ada kat bawah. Budak pandai suka bertanya. Budak senyap biasanya bengap. Mari kita tengok situasi dalam dewan ini. Pandai ke bengap, ya. Kanan dulu. Ada soalan, adik-adik, anak-anak yang dikasih, ada mikrofon situ. Silakan. Budak pandai suka bertanya. As-su'al miftahul ilm, kata peribahasa Arab. Soal itu kunci kepada ilmu. So orang suka bertanya dengan niat untuk dapat ilmu, dia pandai. Bukan niat untuk menguji, tak. Sila, mikrofon situ. Oh, ada tuan. Okey, silakan tuan. Sebut nama dan soalan anda tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Prof, Nama tuan? nama saya Azhar bin Muhammad Amin. Daripada Ujungnya dengar Muhammad Ali ujungnya. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Daripada utara Perak, Greek, Okey. Sepadan Thailand. Itu tempat komunis tu kan? Kalau dulu gitulah. Gurau. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Prof Arif kan. Okey, kalau firman Allah dalam Al-Quranul Karim, insya-Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Okey, yang tu satu bab, dua bab. Maknanya satu. Kita pergi kepada fasa yang lain yang mungkin di sini dapat pencerahan yang kita kongsikan bersama. Saya tak dapat, tak jelas soalannya tu. Okey. Yang tadi itu kita kongsikan bersama mengenai motivation 6. kehidupan dunia dan di akhirat. Right. Okey. Mungkin faham kau kan? Ya. Okey. Fasa yang ketiga, dari dulu, kini dan mungkin tidak selamanya. Kalau biasa, okey, saya atau kita keluar di waktu subuh semi. Okey, sering kita terlihat di pinggir-pinggir, di tengah-tengah kota, di belakang-belakang kedai non-Muslim, terdapat Muslim memungut sampah, bekerja mencuci sisa-sisa, bahkan di situ ada terdapat mughalazah. Di sini kita nak kongsikan bersama, motivate untuk mengubah persepsi demikian. Perlu kita kelompok sasar yang bagaimana untuk di masa akan datang supaya generasi Islam Muslim berubah. InsyaAllah. Mungkin setakat ni kita kongsikan yang tu kot. Masih Prof.
الحج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Baik, Cik Amin ni dia. Azhar Amin. Azhar min yang berseri-seri, yang bercahaya-cahaya, yang zahir. Berseri-seri, memang berseri-seri lah ya. Istighfar. Bila orang puji kita, di mulut cakap terima kasih, di hati terus astaghfirullahalazim. Jangan ke mulut astaghfirullahalazim, menyampah orang. Cantiknya itu dong, astaghfirullahalazim. Ke mulut terima kasih, dalam hati astaghfirullahalazim. Kenapa? Bila orang puji kita, kalau kita tak istighfar terus jadi riak. Bila kita sombong maka setan menyelinap. Sebabnya Ali kata, barang siapa puji aku cari batu, aku baling dia. Sampai Ali kata, siapa memujiku dia musuhku, siapa menegurku dia guruku. Saya suka kena tegur, suka kena tegur. Tapi soalan Cik Azhar Amin tu berat ya. Itu dah masuk sikit bidang sufism ya. So mungkin saya tak mampu nak jawab secara berkesan ya. Tapi kita ambil secara umum lah. Setiap soalan itu, walaupun seorang yang bertanya, semua orang akan dapat manfaat kalau kita generikkan, besarkan. Alright. Pertama tentang bagaimana mengimbangi dunia dan akhirat lah, kerjaan dunia dan akhirat. So tuan-tuan dan puan-puan, dunia ini ialah jambatan ke syurga. Kita kena duduk di dunia dulu untuk pergi ke syurga. Jangan kata, yalah memang betul dunia ini neraka, penjara untuk orang yang beriman. Tapi jangan ambil satu sudut saja. Kita memang kena penjara, memang susah, memang sengsara. Salah. Jangan ambil satu sudut. Ya, maksud penjara tu apa? Ada sekatan, ada undang-undang, ada kekangan. Satu tak boleh minum, 1,000 lagi boleh minum. Satu tak boleh makan, banyak lagi boleh makan. So begitulah maksudnya, dunia ini adalah penjara. Be careful ya. So dunia ini kalau kita gunakan dengan betul, inilah jambatan untuk ke akhirat, untuk ke syurga. Ya, sebab buat baik yang baik di dunia ini, mudah-mudahan kita akan bahagia di sana. So sebabnya hidup kita kena ada, kita jadi umatan wasata, umat pertengahan. Tapi ramai kita mentafsirkan umat pertengahan sederhanalah, yang sedang-sedang saja. Dia tidak cantik mak, dia tidak jelek mak, yang sedang-sedang saja. Sambung. Dia setia. Saya sebenarnya penyanyi, bukan motivator. Itu nak memberitahu Ustaz Azhar, Cikgu Azhar ni, jangan tanya saya ni penyanyi. Aku buat lawak orang tak faham, bencilah. Okey, so dunia ini jambatan untuk akhirat. So umatan wasata bermaksud umat pertengahan. Maksud umat pertengahan, di dunia dia buat terbaik, di rumah dia buat terbaik, di tempat kerja dia buat terbaik, di masyarakat dia buat terbaik, untuk dunia buat terbaik, untuk akhirat buat yang terbaik. Umatan wasata. Itu dia umat pertengahan, balance. Hal-hal dunia dia buat terbaik, hal-hal akhirat dia buat terbaik. Sebab dia faham, di dunia 60-70 tahun aja kata Nabi, di akhirat abadan abada, kekal selama-lamanya. So dia faham. Tapi itulah, kalau tidak diperingatkan awak dan saya, tidak diperingatkan anda dan saya, akan terlupa. Kita mudah fokus pada apa yang kita lihat depan mata kita. That's why kita fokus on dunia lebih daripada akhirat. Sebab kamu mengikut siapa kawan-kawanmu. So kena berkawan dengan orang-orang yang baik. Itu saya tak jawab. Memang tak mampu nak jawab soalan pertama tadi. Dunia dan akhirat mengimbangi itu kena ulama besar lah, mufti. Saya orang motivate benarnya, orang psikologi, tahu sikit-sikit saja. Tapi saya fokus pada nombor 2 dulu. Soalan nombor 2 dulu ya. Di mana kadang-kadang, yalah bagaimana memotivasikan. Kadang-kadang yang mukti sampah, yang mukti najis ni orang kita. Ya kadang-kadang ya, so macam mana nak beri motivasi supaya mereka naikkan martabat. So itu masalah besar. Ya, tapi itu sebabnya disebut oleh semua pemimpin di Malaysia, orang kita ni buat kerja-kerja kotor ni tak ramai dah. Itu sebabnya kerja-kerja kotor ni kita dibagi kepada orang luar, orang Bangladesh, orang ya, adalah orang kita seorang dua yang buat kerja-kerja kotor ni ya, dan sebagainya. Tapi orang kita kebanyakan tak nak, because kita nak kerja yang bersih, yang berkualitas. Itu senario yang kita nampak sekarang. Kerja yang kotor, sampah dan sebenarnya orang lain, orang luar, orang Bangladesh, orang Pakistan, orang Indonesia yang datang, yang kita nampak. Ni ready, betul tak betul ni? Betul. Berapa orang kita yang nak jadi pembantu rumah walaupun gaji 1,500, 2,000. Orang Filipino dapat 2,000, 2,500. Dia menjadi pembantu rumah.
because they speak English. Orang kita nak tak? Tak nak. Bila saya mencari pembantu rumah, saya cari yang minimum ada STPM. Kalau boleh ada diploma. Dan saya nak mereka ini akhirnya masuk universiti. Daripada 7 orang pembantu rumah saya, 9-10 orang pembantu rumah saya daripada dulu 7 orang saya masukkan ke universiti. 7 orang sambung belajar. Dan sampai sekarang mereka jadi adik-adik angkat saya. Semua graduate. Saya pilih pembantu rumah yang pandai untuk memandaikan anak-anak saya. So itulah dia. So what to do? What are we supposed to do now? What are we supposed to do? Itulah, jangan maaf ya. Kita awal-awalnya kena banyak doa, mendoakan. Kenapa senario kita ni masih teruk? Sebab doa kawan untuk kawan makbul. Tahu? Ada tak doakan jiran awak malam tadi? Tanya diri masing-masing. Saya tanya diri saya. Ini soalan ni berkaitan ni. Macam mana kita nak buat? Tengok orang gini-gini, orang kita yang ialah tangguh pekerja yang teruk-teruk yang dan sebagainya. Apa nak buat? Langkah satu, doakan. Ada doakan tak? Wahai Tuhan, kesian kawan-kawan aku yang gini-gini. Kau bagi mereka kesedaran, bagi mereka ilmu, ilham untuk berubah. Ada tak doakan? Soalan saya pada anda dan pada diri saya. Doa kawan untuk kawan makbul. Nabi bersabda, confirm betul, hadis sahih. Saya tanya ustaz, kenapa doa kawan untuk kawan makbul ustaz? Sebab diaminkan oleh malaikat. 12 keulungan manusia yang doanya diaminkan malaikat justru makbul. Doa orang yang di saf pertama dalam solat berjamaah. Doa orang yang sedang sujud. Doa orang yang lepas solat, sebelum berpindah tempat solat, dia berdoa. Diaminkan malaikat, confirm makbul. Doa orang yang bangun sahur. Doa orang depan makanan masa nak berbuka, diaminkan malaikat. Doa seorang ibu, seorang pemimpin yang adil, seorang musafir macam saya, doanya diaminkan malaikat. Doa kawan untuk kawannya yang didoakan dalam diam. Nabi pernah bercerita, ada seorang sahabat mendoakan 72 orang jiran-jirannya dalam solatnya, dan setiap satu doa dimakbulkan oleh Tuhan. Jadi kalau itu jadi baru satu solusi akan dapat menjawab soalan Cik Azhar. Amin. Kalau betul-betul buat, kita doakan orang ini. Jangan tengok aja dan sedih dan sebagainya, tak buat apa-apa. Persoalannya, kalau kita masih salahkan orang lain, ini silap kerajaan, silap ni cakap wakil rakyat, memang boleh. Memang boleh, tapi tak akan selesai masalah. Soalnya, apa aku masih boleh buat dalam kekangan yang ada untuk membantu orang ini? What you can still do within the restriction that you face, what can you still do? Itu persoalannya. Dan itu akan ditanya oleh Allah dalam kubur nanti. Engkau boleh buat begini Failah Kamsah. Kenapa engkau tak buat begini? Engkau boleh doakan dia. Kau boleh tolong dia. Kau boleh nasihat dia. Kenapa? Ini yang saya takut bila saya mati ditanya oleh Allah. Sama juga lah soalan Cik Azhar Amin tadi. Very important question. Tetapi mulakan dengan apa yang aku masih mampu buat tapi aku belum buat. Bila isteri saya tanya, ni macam mana ni? Macam mana ni? Ni macam mana ni? Macam mana? Ni jerbu macam mana? Apa yang kita masih boleh buat dan belum buat? Doa dah, jom kita doa, sembahyang hajat, taubat. Lepas tu pakailah mask, lepas tu pesan ke anak-anak. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Itu dulu. Yang lain serah pada Allah, serah pada orang yang berkemampuan. Tapi itulah persoalan tadi, soalan sangat-sangat penting oleh Azhar Amin tadi. Dalam situasi yang begitu, apa yang patut kita buat? Di samping doa lah doa tu penting. Tapi doa pun kalau betul-betul dah selesai masalah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, kau mintalah, pasti aku kabulkan. Saya tanya Ustaz Harundin, Allah yarham. Ustaz, macam mana kita nak tahu doa kita makbul Ustaz? Yalah kadang kita doa, tapi tak nampak kesannya. Saya doa masa bujang nak dapat isteri yang putih kuning. Isteri saya sebiji muka kajol, hitam manis. Aku redha. Saya minta lain dapat lain. Redha. Sebab Allah yang tahu. Allah, engkau minta lah apa pun, tapi Allah beri apa yang baik untuk kamu, apa yang kamu perlu, dan apa yang kamu layak dapat. 3 situasi. You can ask anything from Allah. Minta lah. Tapi yang you dapat, apa yang baik, apa yang perlu, dan apa yang kamu layak dapat. Kata ulama. So saya minta putih kuning dapat hitam manis. Saya minta wanita yang letung pipit. Saya memang suka wanita letung pipit. Dululah, sekarang tak kisahlah. Saya dapat isteri yang ada lesung, tak ada pipit. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Minta A dapat B, kata Ustaz Harundin. Allah yarham. Minta A dapat B, makbul.
Minta A dapat B, makbul. Minta hari ini dapat tahun depan, makbul. Minta di dunia dapat di akhirat, makbul. Nampak? Nampak tak? So be careful. Ada seorang kawan saya, dia doa untuk selamat, ya, isteri dia dan keluarga dia. Memang saya terkenal dia, memang orang baik. Dia doa untuk dapat keselamatan, ya, so satu hari dia belikan isteri kereta baru, brand new. Isteri dia bawa kereta sampai ke Sepang 4, kanan kiri semua langgar kereta isteri dia. Dia minta doa supaya keluarganya selamat. Tapi accident, kereta total wreck, 100% tak dipakai. Tapi isterinya sikit je luka. Makbul. Walaupun kereta dah condemn. Dahsyat Allah. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain lah. So, Azhar, Amin, let's doa. Yang keduanya, mari kita secara seorang-seorang tak mampu, cari geng. Bila ada masalah motivator yang terseleweng sikit di Malaysia, saya sebagai orang tua di Malaysia kata, oh tak boleh. Saya sebagai penasihat tamrin yang ada 700 orang ahli, ya, persatuan trainer dan motivator Muslim, seorang-seorang doa. Secara kumpulan, jom kita bincang. Cara kumpulan, bila kita berkumpul saja, takkan rugi orang bermesyuarat, takkan menyesal orang istiqarah. So saya minta saudara Azhar, Amin pun, jom kita sama-sama istiqarah tiap malam dan minta panduan guidance how to solve that problem. I don't have the answer. Saya siapalah saya. Tapi jom kita sama-sama cari jalan. Buat apa yang kita mampu buat. Jangan cari salah orang, cari apa yang kita masih boleh buat dan belum buat. Let's do it. Wallahu a'lam, saya tak mampu jawab soalan tuan, ya. Okey, jom kita wrap up. So, petua mencari keberkatan dalam kerjaya. Topik utama isu kita hari ini, di samping semua yang kita bincang, keberkatan bermula di rumah. Jangan lupa kita kena cari kejayaan dunia dan akhirat. That's why I minta orang perempuan, janganlah sekadar nak fokus pada kehebatan di dunia, akhirnya masuk neraka. So orang perempuan, pastikan awak minta maaf dari suami anda malam ni sebelum tidur. Sebab orang perempuan yang dimaafkan oleh suaminya sebelum suaminya mati, insyaAllah masuk syurga tanpa hisab. Sebab kalau jaga solat, jaga Ramadan, jaga maruah dan juga dapat kampunan suami, confirm masuk syurga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So suami-suami yang saya muliakan, termasuk terutamanya saya, jom kita maafkan isteri kita sekarang. Kalau malam tadi terlupa, sekarang maafkan. Isteri kita takut-takut balikkan kita aksiden, kita mati, isteri kita sengsara dalam neraka. Do what you can still do. Okey, pertama, pasang niat untuk jadi orang yang terbaik dan warga kerja yang terbilang. Wahai Tuhan, jadikan aku orang yang baik dan jadi kerani yang terbaik, jadi cikgu terbaik, jadi nurse yang terbaik, jadi ADO terbaik, jadi pemandu yang terbaik. Ikut kajian saya di Malaysia, saya kaji, saya tanya, tak ramai orang pasang niat nak jadi yang terbaik. Jom kita jadikan aku isteri pertama yang terbaik, ya Allah. Dan mungkin jadikan aku isteri kedua yang terbaik, ya Allah. Contoh. Yang kau tutup mulut pasal apa? Contoh je. Jangan amin. Kalau amin kan makbul. Makbul sebab janji musafir, doanya makbul. Gurau yang gurau. So pasang niat untuk jadi orang baik. Maaf ya, masa saya join UPM tahun 75, kaget saya, ya Allah, aku jadi pensyarah kat UPM. Jadikan aku orang yang baik dan pensyarah terbaik kat UPM. Memanglah saya bukan pensyarah terbaik, itu tak penting. Yang penting saya pasang niat, saya berdoa, saya berusaha, serah pada Tuhan. Dapat tak dapat, Tuhan punya kerja. Dengan syarat, I've tried my best. Saya cuba yang terbaik. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, ya. Manusia merancang, Tuhan merancang. Perancangan Tuhan yang terbaik. Okey. Sambungan rancangan tausiah bertajuk Keberkatan dalam Mencari Rezeki yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Khamsah dapat anda ikuti lagi esok jam 1.30 hari dan 6 petang di Perak FM. Tausiah.
Kita ikuti bersama sambungan rancangan tausiah yang memperkatakan mengenai dengan tajuk keberkatan dalam mencari rezeki yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Khamsah yang telah pun dirakamkan di Dewan Bangkuit Bangunan Perak Darul Rizwan. Nombor 2, jaga ibadah. Kalau boleh cari jalan. Ketua-ketua jabatan cari jalan. Dan galakkan kaki tangan yang orang Islam lah ya. Kalau boleh, cuba dapatkan duha di tempat kerja. Orang perempuan, tolong tukar paradigma, jangan marah ya. Yang pakai telekung untuk solat cuma orang Malaysia, orang Nusantara, Brunei, Indonesia aja. Orang perempuan satu dunia tak pakai telekung. Orang Mekah ke orang Iran, orang Iraq, orang Syria, orang mana satu dunia tak pakai telekung. Yang pakai telekung cuma orang Nusantara. So ni pakai ni. Dia pakai sarung tangan aja. So okey, sembahyang. Khalas. Betul tak betul? Betul. So jadi mudahlah. Jadi kalau Allah saya tak pakai telekung, tak pakai telekung, macam mana nak sembahyang? Tahun bila punya cerita ni? Jangan marah ya. Saya cakap kat isteri saya. So bila nak pergi keluar je, nak pergi shopping ke apa, saya kata, sembahyang kat mana nanti? Dah ready dah? Ada semua? Sarung-sarung sembahyang betul? Ada. Okay, let's go. Senanglah. Ya, so Tuhan tidak pernah menyusahkan. Jaga ibadah, mudah-mudahan kita atas track yang betul. Dengar ya. Orang yang tak jaga ibadah di tempat kerja, di rumah you akan jaga. Tak jaga ibadah kat tempat kerja, macam mana dapat rezeki yang berkat? Impossible. You penting, alah saya jamak, saya jamak. Allahu Akbar. Ada benda yang boleh jamak. Ada kerja-kerja yang, yalah, kalau awak memang tukang bedah ya, pakar bedah, pada pukul 12 sampai pukul 6 petang nak bedah, memang awak boleh jamak zuhur asar, boleh. Ya, tak payah kasar lah, tapi jamak lah sebab awak, ya, ataupun awak dalam perjalanan, ataupun hujan lebat ribut, boleh jamak. Semua agama tidak menyusahkan. Tapi please ya, jangan sampai tinggal solat. Jangan sampai tinggal solat. Topik kita ialah mencari keberkatan dalam kerja. So kena ingat tu. 2. Nombor 3, pegang visi dan misi organisasi. Dan insyaAllah lah, misi organisasi di Malaysia yang saya kaji, tak ada yang bertentangan dengan syariat, insyaAllah. Semuanya syariah compliant, insyaAllah syariah compliant. So tak jadi isu lah ya. So pegang. Orang yang tak ada visi misi ni macam naik bas tapi tak tahu nak pergi mana. You naik bas je, konduktor tanya, nak pergi mana cik? Tak kisah, saya nak naik bas. Yelah, nak ke mana? Saya tak kisah, saya nak naik bas je. Orang tu pandang, ya betul ke tak betul ni? Ini nak bawa ke Tanjung Malim ke Tanjung Rambutan? Saya pun tak pasti. Tanjung Malim dapat pau. Tanjung Rambutan aku tak tahulah dapat apa. Penampur lah ya. Okey. Nombor 4. Nak bentuk karisma diri. Nak dapat keberkatan rezeki, kena bentuk karisma. Apa itu karisma? Karisma ialah karomah. Apa itu karomah? Karomah itu ialah penampilan aura yang orang pandang, sayang, hormat, percaya ke awak. Itu ni yang disebut sebagai aura, karisma. Orang putih kata karisma, orang Hindu kata karma, orang Melayu kata dia itu keramat hidup. Ada keramat. Perkataan sama, keramat, karisma, karma. Dalam bahasa Punjabi, karam. Karam mean karomah. So rupanya karomah, karisma, keramat itu ialah nur atau cahaya. Nur atau cahaya yang di sekitar badan kita ni. Binatang nampak nur ini. Kucing, ular, pokok nampak. Setan nampak. Manusia biasa tak nampak. Manusia yang tinggi ilmunya nampak. So aura kita ni ada 3 lapis. Satu aura fizikal. Aura fizikal tu apa? Bersih, semat, kemas, wangi. Nabi bersabda, Allah itu cantik, Allah suka yang cantik-cantik. So bila kita cantik, bersih, kemas, wangi dan pakai warna kegemaran, aura fizikal kita jadi besar. Aura fizikal. Orang suka warna hitam ni warna Nabi. Nabi pun suka warna hitam. Nabi suka warna putih, hijau, hitam dan pink. 4 warna kegemaran Nabi. Hitam ni warna serius, committed, sedih, hiba, berkabung. Tetapi sungguh-sungguh, orang suka warna hitam, kalau dia buat lawak, orang lain mendengar mesti menangis dengan lawak dia. Lagi bulan 9. Bulan 9 ni memang kita buat lawak, dia ketawa. Ya, kadang-kadang kita lawak yang lain macam sikit, dia pun diam je. Seminggu kemudian baru kita, baru aku faham.
Tapi kalau dia buat lawak, kita menangis dengan lawak dia. Orang suka warna hitam, serius. Warna kegemaran? Biru. Biru muda, biru tua. Biru muda, warna kasih sayang. Biru tua, rajin kerja. Warna kegemaran? Pink. Pink itu sehat, warna Nabi ya. Sehat, committed. Bila kita genggam tangan kita nampak pink, that means darah berjalan dengan cantik, kita sehat. Pink, lidah. Warna pink, sehat. Pink, warna sehat, warna motivasi, dan warna syahwat yang. Takkan aku nak cerita semua kau ni. Itu pun agak pink juga. Tu pink juga tu. Warna kegemaran? Ya. Biru terang. Biru terang, kasih sayang. Warna kegemaran? Merah, laju, tak sabar. Lahir bulan apa tadi? 12. Orang bulan lepas memang laju. Reverse pun 80. Ya Allah. Ya Allah, teruknya kau. Orang suka warna kegemaran? Hijau. Hijau aman, damai, tenang. Warna Nabi. Aura ni, nak betulkan aura diri kita. Aura fizikal ya, bersih, semat, kemas, wangi. That's why Nabi suruh kita pakai minyak wangi 5 kali sebelum solat. Setiap kali nak solat, saya akan bawa minyak wangi. Sunnah. Untuk apa? Untuk besarkan aura kita, untuk bersih, untuk positif. Ya, so bersih, semat, kemas, wangi. Aura fizikal. Okay? Alright. Lapis kedua, aura emosi. Aura emosi. Feeling, ya, feeling emosi. Aura lapis ketiga, aura spiritual. Aura kerohanian. Ini ikut ulama, cara simple lah. Okey, 2 orang anak kecil. Nur Syam dengan Roza. Umurnya 2 tahun. Dari segi emosi, dua-dua memang tak ada busuk hati, tak dendam, tak. Budak umur 1.5 tahun memang baik. So, sama 100%. Dari segi spiritual, ada dosa tak dia orang? Tak ada. Kosong dosa. Sama. Aura spiritual besar. Aura emosi besar. Yang membezakan keduanya adalah aura fizikal. Nur Syam, ya, 12 jam tak tukar diaper. Ingus hijau. Tengok tu, ingus hijau. Yang ni baru tukar diaper, mak dia sapu dengan bedak kat muka. Ya, bersih, wangi. Atuk ni kena dokong salah satu, baby ni. So, daya tarikan atuk ni ialah pada fizikal. Emosi sama. Aura emosi, aura fizikal, apa ni spiritual sama. Yang membezakan mereka, aura fizikal. Nampak tak? So, atuk ni akan dokong yang mana? Jangan jawab, nanti kecil hati. Nampak. So sekarang, awak sebagai orang yang nak cari keberkatan kat tempat kerja, supaya orang tak menyampah ke awak, tak benci, tak fed up, ya, betulkan aura fizikal. Bersih, semat, kemas, wangi, dan pakai warna kegemaran. Atas prinsip, Nabi bersabda, Allah itu cantik. Allah suka yang cantik-cantik, yang syariah compliant. Fahamlah kan? Dah settle. Aura emosi, solat taubat, maafkan orang, hantar gelombang sayang. Solat taubat, istighfar, maafkan orang, hantar gelombang sayang. Aura emosi kita jadi besar, cantik. Untuk semua orang. Maafkan semua orang. Solat taubat, hati bersih. Hati bersih akan jadi magnet. Hati bersih jadi magnet. Hati bersih tarik sayang daripada orang. Jadi aura emosi kita jadi besar. Aura spiritual, solat jaga, sedekah jaga, zikir jaga, solat ya, dan baca Quran ya. So itu tiga-tiga kita jaga, insya-Allah selamatlah kita. Ya, dan bentuk satu karisma yang positif. Tadi saya sengaja nak langgar, tapi sekarang saya nampak keperluannya. Ini saya nak langgar tadi. Hati kita ni sebagai magnet. Hati kita sebagai besi berani. Tengok skrin. Hati bersih. Seketul daging kalau bersih, sabda Nabi SAW, satu badan sehat. Mesti betul. Dibuktikan oleh sains. Saya orang sains. Sains kata betul. Seketul daging kalau kotor, satu badan sakit. Dibuktikan oleh sains. Dan disebut oleh Nabi. Hati bersih akan buka pintu rezeki. Barang siapa solat taubat, maafkan semua orang, terbuka pintu rezeki. Betul kata Nabi, dibuktikan oleh kajian sains. Hati kotor akan menarik bencana. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum. Ya, so kenapa Tuhan berikan musibah? Sebab dosa kamu yang lepas, hati kamu yang kotor yang lalu. Okey. So hati kotor tarik bencana. So saya minta tuan-puan dan saya solat taubat, istighfar, maafkan orang, minta maaf tiap malam, mulai malam ni, agar hati kita membuka pintu rezeki, menarik rezeki. Hati bersih, tarik sayang.
So orang bujang bersihkan hati, solat taubat, istighfar, baca doa tengok cermin, baca doa tengok cermin. Bila kita tengok cermin baca Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau cantikkan wajahku, kau cantikkan akhlakku. Muka makin comel, akhlak makin baik. Apa jadi pada tindak tanduk dan kerja awak? Lebih berkat insya-Allah. Dan muka comel, akhlak baik, apa jadi? Orang sayang, bos sayang, dan awak bertindak dengan betul. Akhlak baik. Barang siapa yang baca Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, selepas 40 hari, yang perempuan mirip-mirip muka lofa, yang jantan macam ni juga lah kot. Ya. Okey ya. Okey. Hati bersih tarik sayang, hati kotor tarik benci. Cukup ya. Dan akhir kalam ya. So ini dah habis lah. So saya dah lari sebenarnya sebab dah habis masa. So apa lagi cara untuk dapat keberkatan? Berintegriti dan berketerampilan. Berintegriti min jujur, amanah, ikhlas. Sampai Allah berfirman, inna khaira man istajaltal qawiyul amin. Al-Qasas ayat 13. Sesungguhnya orang yang layak kau bagi kerja ialah orang yang qawi. Qawi min gagah. Gagah fizikal, sehat, atau gagah mental, pandai bertindak ya. Qawiyul amin. Amin itu amanah, berintegriti. Okey. Sesungguhnya orang yang paling baik kau berikan kerja ialah qawiyul amin. Inna khaira man istajaltal qawiyul amin. Al-Qasas ayat 26. Sorry, saya kata 13. 26, sorry ya. Sentiasa perbaiki diri, yes. Lepas tu mencari keberkatan. Berkat apa? Berkat rezeki. Barang siapa gaji 5,000, khidmat yang diberikan bernilai 10,000. Gaji you 5,000, tapi khidmat you berikan 10,000. So 5,000 yang ekstra, Tuhan akan gantikan dengan bahagia rumah tangga, kereta tak rosak, dapat anak-anak yang sehat, anak yang soleh, solehah. Ada jiran-jiran yang baik, ada mertua-mertua yang baik atau mertua cepat mati. Ya, so bahagia. Aku buat lawak, orang tak faham. Barang siapa gaji 10,000, khidmat yang diberikan nilainya 5,000, dia terutang 5,000 pada majikan. Gaji 10,000 tapi khidmat yang diberikan 5,000. For some reason, apa jadi? Dapat gaji, kereta rosak. Rumah tangga porak-peranda. Ada anak-anak terlibat dengan jenayah dan sebagainya. Ya. Ada badan tak sihat. Watch out. Ini ulama pesan, saya pinjam. Ulama pesan, saya pinjam. Tak berkat rezeki awak. Ya. Okey, so apa sibuk sangat nak berkat rezeki? Inilah dia. Nak berkat rezeki, inilah dia. Berkat rezeki, insyaAllah. Berkat ilmu. Ada ilmu. Fahami, hayati, amalkan. And then, sampaikan. Doakan guru. Awak akan dapat keberkatan. Ilmu, dicari, difahami, dihayati, diamalkan. Disampaikan. Doakan guru. Awak akan dapat keberkatan ilmu. Lepas tu, keberkatan masa. Ada masa untuk kerja dunia, ada masa untuk akhirat, ada masa untuk family, ada masa untuk masyarakat, ada masa untuk berjemaah, ada masa untuk gotong royong, ada masa. So tolong jangan terlampau taksub dengan gadget awak sampai tak ada masa untuk yang lain. Allah akan tanya kamu, kenapa kamu dibagi 24 jam, kamu banyak sangat dengan gadget? I don't know how you and I can answer that question. Alright? So yang lain tu bertanggungjawab pada setiap organisasi dan bentuk kesaksian roh saya dah sebut tadi. Doakan, maafkan, hantar keluar tu akan saksi roh. Semangat kerja sepasukan yang mantap. Ya, Allah tak pandang kumpulan tak satu hati, saya dah sebut. Ikut peraturan. Hisap susu tidur, hisap susu tidur. Ya. So semua ya, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan akhlak yang mulia. Kalau bergaduh pun ada undang-undang. Jangan langgar garisan. Akhlak yang mulia ya. Okey. Alright. So last kita ceria yang bersemangat. Ini yang saya sebut ya. Kerja yang dilakukan dengan ceria akan jadi hebat. You tak akan dapat menghasilkan yang terbaik dan dapat keberkatan kalau tak ceria. Dan ini yang saya sebut oleh Profesor Sean Ecker, Profesor Harvard, yang mengatakan bahawa kerja kita bukan dipengaruhi oleh berapa pandai kita, betapa berbakat kita, tetapi betapa happy dan cerianya kita. Sebab orang yang ceria, otak bertambah pandai dengan izin Allah, kreativiti bertambah insya-Allah, akan lebih produktif insya-Allah dan akan naik pangkat insya-Allah dan tengok kajian ya, bertambah panjang umurnya. Ajal maut di tangan Tuhan. Ya, okey. So ini sebagai penutup. Laki-laki ikut kajian psikologi bidang saya, dia kota senyumnya 8 kali sehari. So ramai laki-laki senyum-senyum kat tempat kerja, balik rumah kota dah habis. Itu yang susah nak senyum kat isteri dia.
Perasan tak orang perempuan, suami awak mudah senyum kat isteri orang, tapi kurang senyum kat awak. Tetapi orang perempuan tengok, ni budak ni, dia ni budak baik. Saya rapat dengan mak dia pun orang yang baik. So, senyum seorang wanita ikut kajian sekitar 60 kali sehari, 63 kali, 70 kali. 63 the average. Tapi yang paling hebat, ni cucu saya yang nombor 4. Dari Rehana namanya, senyum baby 400 kali sehari. Dan tuan-puan, kata pakar-pakar psikologi, dalam diri orang dewasa, laki-laki perempuan, ada sifat baby dalam dirinya. In every man there is a small baby boy. In every woman there is a small baby girl. Dalam diri anda ada sifat baby. Jom awak dan saya keluarkan sifat baby ini. Yang hati baby tak tahu benci, marah, dendam. Kalau bergaduh pun 5 minit baby. 2-3 minit lepas tu damai balik. So baby tak tahu give up. Baby masa umur setahun jatuh bangun 1000 kali sebelum dia boleh berjalan dan berlari. 1000 kali dia tak give up sebab dia baby. So mari keluarkan semangat baby yang jatuh bangun 1000 kali tak pernah give up. Ni baru 3 kali ditinggalkan Bangla terus aku tak percaya semua mujibur. So mari kita keluarkan semua sifat-sifat hebat ini. Keluarkan sifat baby yang tidak ada dosa. Barang siapa yang berpuasa 1 bulan dengan ikhlas, di pagi raya semua dosa terampun, dia bersih macam baby. Barang siapa dapat haji mabrur ataupun umrah yang makbul, dia balik ke negara bersih macam baby. So, siapa kata tak ada sifat baby dalam diri kita? Ada sifat baby. Cuma kita tak sedar diri, maka kita jadi macam sekarang, susah nak dapat keberkatan. Because we make mistake, kita tak kenal diri. Cukup ya? Minta ampun, minta maaf. Cuma Allah sebelum ni saya ijazahkan doa-doa ni yang saya dah sebut tadi. Doa bangun tidur yang Nabi ajar, doa di waktu pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Doa nombor 2, doa 12 pintu yang saya sebut tadi, yang ada dalam internet, saya dah bubuh di bawah tajuk doa pembuka 12 pintu. Doa yang disusun oleh para ulama, semua ulama muktabar baca doa ni lepas solat. So kita baca. Lepas tu doa membawa sifat negatif. Nabi ajar doa ini kepada sahabat yang banyak masalah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. So doa pelindung sifat negatif. Dan bacalah bismillah 5 yang diajar oleh para ulama untuk pagar diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacalah doa tengok cermin yang saya sebut awal tadi. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Dalam perjalanan ke tempat kerja, bacalah Rabbi yassir wala tu'asir Rabbi tamim bil khair. Mudah wahai Allah, kau mudahkan, jangan kau susahkan, dan kau akhiri kerja aku hari ini bil khair, dengan kebaikan. Tengok bagaimana kita akan dapat keberkatan. Mula kerja dengan baca doa mulakan kerja yang Nabi ajar. Doa mula tegas, Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal amali wa khairi ma fi. Habis kerja petang ni bacalah Allahumma inni astaudika amali wa nafsi wa taqaltu Allah. Ya Allah, aku serahkan jiwa ragaku dan kepada engkau aku bertawakal. Aku serahkan jiwa aku dan kerja aku ini, dan kepada engkau aku bertawakal. Wow, inilah kaedah untuk dapat keberkatan dalam apa yang kita lakukan. Dan untuk menampung keberkatan yang disebut awal-awal tadi, ada peluang untuk bersedekah dan berinfak, kita bersedekah dengan ikhlas atas nama diri kita dan keluarga kita, Masya Allah. Sebab kita tahu bertambah banyaknya fadilat bersedekah. Bila awak sakit, sedekah akan jadi ubat. Mak bapak kita sakit, kita sedekah atas nama mereka, jadi ubat. InsyaAllah ada hadis yang berkaitan. So itu dia, tuan-tuan perempuan, orang tua bangka ni banyak cakap, banyak silap, banyak celak, banyak dosa masuk neraka. Dari hujung rambut sampai hujung kaki, saya minta ampun, minta maaf. Sampaikan Assalamualaikum saya pada keluarga masing-masing. Panjang umur, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi saudara rancangan tausiah bertajuk Keberkatan dalam Mencari Rezeki yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah yang telah pun dirakamkan di Dewan Bankuet Bangunan Perak Darul Rizwan. Tausiah.